Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Genap sebulan memegang amanah sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli mengakui ia telah memberinya gambaran yang mencukupi untuk berlari dengan lebih pantas. Menurutnya, mungkin apa yang dilakukan akan dirasai kesannya dengan segera dan ada hasilnya hanya dapat dituai dalam tempo setahun dua atau tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah kalau 10 kami usahakan, kalaupun tidak semua membuahkan 100% hasil seperti yang dirancang. Sebahagian besarnya akan mempunyai impak jangka masa sederhana dan panjang kepada negara. Ada perkara yang boleh diusahakan supaya hasilnya dirasai cepat, namun kebanyakan perencanaan ekonomi akan mengambil masa lebih setahun sementara sebahagian besarnya memakan lebih masa. Sebab itu, masa sebulan saya habiskan berjumpa dan berbincang dengan pemegang taruh, stakeholders utama ekonomi negara. Mereka termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pihak swasta, dan pemegang taruh lain. Secara umumnya, kesemua pihak memahami hala tuju ekonomi yang hendak dibawa, katanya dalam coritan di Facebook pada Selasa. Tambah Rafizi, kerajaan perpaduan bertanggung jawab mengalih haluan ekonomi ke arah ekonomi bernilai tinggi supaya rakyat mendapat gaji yang boleh mengimbangi tekanan inflasi. Jelasnya, usaha mengekang inflasi banyaknya boleh dilaksanakan di peringkat pembekal seperti yang mempercepatkan pelaburan berteknologi tinggi dalam sektor makanan, mengawal harga dengan membayar subsidi, meningkatkan persaingan pembekal dengan menangani monopoli, dan menambah bekalan termasuk mengimpor. Namun, usaha di sebelah pembekal ini perlu juga diiringi dengan inisiatif di sebelah penawaran, termasuklah mengusahakan kenaikan gaji yang munasabah supaya rakyat tidak merasa terlalu terbeban dengan kadar inflasi semasa dan menggalakkan tabiat pengguna yang lebih sensitif kepada harga agar permintaan lebih anjal. Pembangkang dari Perikatan Nasional (PN) akan terus mempertikai setiap usaha kerajaan. Ada dari kalangan mereka yang memperli konon saya hanya nampak gas semasa pembangkang tetapi tidak berkesan sebagai kerajaan. Insya Allah itu satu cebaran yang saya akan sahut, cuma bila komen begitu datang dari mereka yang menjadi kerajaan setelah menebuk atap selama 33 bulan, bunyinya nampak seperti meludah ke langit, jelasnya. Ahli Parlemen Pandan itu menambah soal keperluan mengajak ekonomi negara ke arah ekonomi digital berteraskan inovasi ekonomi yang seimbang dengan kelestarian alam sekitar. Aplikasi teknologi yang meningkatkan produktiviti dan kecekapan adalah matlamat ekonomi yang tidak boleh dipertikaikan. Justru ujian sebenar kepadanya adalah bagaimana untuk melaksanakan anjakan-anjakan ini yang kesannya dapat dirasai oleh rakyat. Setelah sebulan, ada idea dan pendekatan baru yang saya rasakan akan beri nilai peluang lebih baik bagi setiap RM1 uang rakyat yang dibelanjakan kerajaan. Ada masalah pelaksanaan yang merencatkan prestasi ekonomi dan menyebabkan kenaikan kos yang boleh ditangani. Ada proyek-proyek berimpak tinggi yang akan memberi isyarat anjakan ekonomi yang diperlukan untuk menarik minat pelabur-pelabur. Selepas 5 tahun, saya serahkan kepada penilaian rakyat mengenai prestasi saya sebagai menteri dan Pakatan Harapan sebagai sebahagian dari kerajaan perpaduan, katanya.